لا إله إلا الله محمد اللهم صل على محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita sebagai hamba kepada Dia untuk beribadat kepadanya. Seperti mana kita telah tahu bahawa Allah Taala ciptakan kita, jadikan kita untuk beribadat kepada Allah. Untuk beribadat kepada Allah satu sahaja sebagai Tuhan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala sangat kenal kita lebih daripada kita kenal kita sendiri lagi. Allah Subhanahu wa taala kenal kita lebih daripada kita kenal tubuh kita sendiri lagi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala turun Quran kepada umat manusia, yang menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir ini, kerana Allah Subhanahu wa taala telah tahu kalaulah Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita sebagai manusia hidup tanpa pedoman ataupun dustur, sebagai kuma syiwit ataupun tamanun syiwit, nescaya kita akan hidup di dalam dunia ini dengan hal keadaan sesat. Kita akan hidup di dunia ini dengan sesat kerana kita tidak ada pedoman, kita tidak ada dustur sebagai tamanun syiwit untuk nak bawa jalan kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada umat manusia, bukan hanya kepada orang Islam sahaja, bukan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini kepada sekalian manusia. Kita boleh nak fati di dalam Al-Quran bukan hanya Allah Subhanahu wa taala panggil orang yang amanu sahaja, tetapi beberapa ayat yang Allah Taala panggil kata ya ayyuhan nas, hai manusia. Hei manusia semua, termasuknya manusia yang dia telah beriman kepada Allah dan juga manusia yang belum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sebab itu, kalaulah kita hidup dalam dunia ini tidak ada Al-Quran, nescaya kita akan sesat. Nescaya hidup kita tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini yang mana Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di dalam rumah kita, yang ada di dalam masjid, yang berada di kampung mana, nescaya masjid itu akan ada Quran. Ada Quran setiap masjid. Dan juga rumah orang Islam, kita yakin kata tidak ada rumah orang Islam mana yang tidak ada Al-Quran. Semua rumah orang Islam adanya Al-Quran. Al-Quran duduk di depan muka mereka. Tetapi pada hari ini, kalaulah kita fati tengok kepada perintah Allah Ta'ala, kamsang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, yang mana kita kena tahu kata Al-Quran yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Tetapi pada hari ini banyak lagi di kalangan umat manusia, lebih-lebih lagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah tahu kata Al-Quran akan membawa mereka pada jalan yang lurus. Mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah perintah banyak perkara di dalam Al-Quran. Wa aqimus salah. Hendaklah kamu berdiri salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayalah kamu wahai umat manusia. Tetapi pada hari ini umat Nabi Muhammad yang telah terima, yang telah masuk Islam ataupun beragama dengan agama Islam, adanya Al-Quran sebagai dustur hidup mereka, tetapi mereka tak peduli dengan semaya, tak semaya 5 waktu di masjid Allah Subhanahu wa taala, tak peduli kepada semaya dulu. Bahkan Al-Quran ada di depan muka mereka. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka puasa pada bulan Ramadan 30 hari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi ramai lagi pada bulan Ramadan kita fati tengok orang Islam tak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak suka berpuasa. Mereka kadang-kadang tahu kata puasa ini wajib ataupun difardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ramai lagi di kalangan orang Islam pada bulan Ramadan mereka makin sedap lagi tidak nak kepada puasa ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya Al-Quran di depan mereka. Di hadapan mereka adanya Al-Quran sebagai paduman hidup dan juga dustur hidup mereka. Tetapi mereka tak peduli apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh kepada mereka. Mereka tak peduli apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalan pertunjuknya kepada mereka di dalam Al-Quran. Apatah lagi kalaulah mereka hidup dalam dunia ini. Apakah kalaulah kita hidup dalam dunia ini dengan tanpa adanya Al-Quran. Rau cai ciwit yu nelo dunia ni doi mai mi Al-Quran ciwit rau capen yang rai. Bagaimana hidup kita kalaulah tidak adanya Al-Quran? Kerana Al-Quran adalah benda yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus, bukan hanya jalan yang qawim. Tetapi Allah Ta'ala janji kata aqwam, sangat betul. Bukan hanya betul sahaja. Kadang-kadang dunia ini kita hidup, kita rasanya hidup kita sangat betul, sangat comel. Tetapi kalaulah kita hidup bersama dengan Al-Quran, nescaya Al-Quran inilah akan membawa kita kepada jalan yang lebih lurus, lebih betul daripada hidup kita yang kita telah hidup pada hari ini lagi. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita kembali tanya satu soalan kepada tubuh kita sendiri, tanya doi kap kamtam neng ma alaqatuna bil Quran, bagaimana, apakah hubungnya kuam sampan kong rau kap Al-Quran? Hari ini, hari yang lepas, minggu yang lepas, bulan yang lepas, apakah hubungan kita dengan Al-Quran? Adakah hubungan kita dengan Al-Quran adalah hubungan yang sangat rapat? Adakah kita telah berhidup dengan Al-Quran semua? Dengan sebab itu kita nak tanya kata hidup kita pada hari ini, adakah hidup kita al-hayatu ma'al Quran? Adakah hidup kita bersama dengan Al-Quran? Adakah al-hayatuna tahta zilalil Quran? Adakah hidup kita pada hari ini adalah hidup yang duduk di bawah teduhan Al-Quran? ชีวิตของเราในวันนี้อยู่ใต้ร่มเงาอัลกุรอานหรือเปล่า Kalau kita tanya lagi kata kerana gapo pada hari ini Al-Quran yang kita di depan kita rasa malahnya baca Al-Quran. Apakah sebab yang buat kita malah baca Quran?
Apakah apabila kita ambil Quran baca, kita rasa mudah kenyang daripada bacanya Al-Quran? Kita rasa cukupnya baca Quran, bahkan kita baca hanya beberapa ayat sahaja. Kita telah cuba fati kepada satu perkataan khalifah yang ketiga di dalam agama Islam, iaitu Uthman ibn Affan. Bagaimana Uthman ibn Affan, dia kata, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalaulah hati kita tahak wa หัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์แน่นอนว่าหัวใจของเรานั้นจะไม่มีวันอิ่มจากการอ่านคำนำรัสของอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Kalaulah hati kita bersih, kalaulah hati kita cuci, nescaya kita tak akan kenyang daripada Al-Quran, daripada nak membacakan Al-Quran. Boleh jadi pada hari ini kita dengan perasaan malahnya nak baca Quran. Boleh jadi perasaan apabila kita baca Quran, kita rasa cukup, mudah kenyang, mudah puas daripada baca Al-Quran, dengan sebab hati kita tidak bersih, tidak cuci kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dia kata tadi. Apabila kita baca Quran, kita rasa tak sedap dengan baca Quran. Kerana apa? Apabila kita baca Quran, tak sedap seperti kita buat benda-benda yang lain. Tak sedap seperti kita makan makanan yang sedap. Tak sedap seperti perbuatan satu permainan ataupun perbuatan yang kita rasanya sedap. Kerana gapo? Dan juga kerana gapo Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain, apa mereka rasa sedap apabila mereka bersama dengan Al-Quran. Thammaiพวกเขารู้สึกมีความสุข. Dan juga Nabi SAW, kita telah berjumpa beberapa hadis yang dicerita oleh sahabat bahawa apabila Nabi SAW baca Quran, Nabi akan tiap, Nabi akan menangis dengan sedap perasaan yang Nabi SAW bersama dengan Al-Quran. Thammai Nabi รู้สึกฟินรู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อใดที่อยู่กับ Al-Quran. Beza dengan hidup kita pada hari ini. Apa hidup kita dengan Quran, kita rasanya baca rasanya puas mudah daripada membacakan Al-Quran. Nabi SAW adalah contoh yang baik yang berhidup dengan Al-Quran. Apabila membaca Quran, Nabi rasa sedap baca Quran, dan juga tambah lagi menangis dengan ayat-ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Satu kali Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi kata kepada seorang sahabat yang nama Amr bin Murrah. Dia kata kepada Amr bin Murrah, "Hei Amr bin Murrah, iqra alayya, tolong membaca Quran kepada aku. Pada hari ini aku nak dengar membaca Quran. Nak dengar baca Quran." Amr bin Murrah kata kepada Nabi SAW, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku nak wiku baca kepadamu, bahkan Al-Quran diturun ke atas kamu, hei Nabi. Nak wiku baca kepadamu, bahkan Quran ini turun ke atas kamu. Nabi SAW kata, "Ana innama uhibbu an asma' min ghairi." Sesungguhnya aku suka nak dengar Quran daripada orang lain. Nak dengar orang lain bacakan Al-Quran kepada aku. Sehingga Amr bin Murrah baca sampai kepada salah satu ayat di dalam surah An-Nisa. "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai kepada ayat ni Nabi jawab kepada Amr, kata, "Amsi uti Amru. Uti Amru." Selepas daripada itu Amr tengok kepada dua mata Nabi SAW. Fa idza ainan tadrifan. Mata Nabi nilih air mata, keluar air mata daripada mata Nabi SAW. Itu perasaan Nabi yang hidup bersama dengan Al-Quran. Mulai dengan baca, mulai dengan fahamnya makna Al-Quran. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Allah Taala kata, bagaimana kalau setiap umat Allah Ta'ala wari syahid, wari saksi, wari payan mari. Wajibna bika ala haula'i syahida. Mari dipayan, setiap umat ada payan. Nabi ingat kepada umat dia, tiap menangis. Dan juga beberapa ayat lagi apabila Nabi SAW baca sendiri pun Nabi tiap. Satu ayat yang Nabi baca dalam surah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Hei Tuhan kami, sesungguhnya berhala ini, tokong inilah yang menyebabkan umat ramai daripada umat aku ini sesat daripada jalan kamu. Doa Nabi Ibrahim AS yang telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad apabila baca sampai kepada ayat ini, wuti dan juga tiak. Serta dengan akad tangan, ummati, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umat aku, menangis ingat kepada umat dia sallallahu alaihi wasallam. Ini perasaan, ini hidup Nabi yang dia hidup bersama dengan Al-Quran. Ingatlah Al-Quran inilah akan syafaat kita pada hari kiamat nanti. Kita hidup dalam dunia ini, kalau kita hidup bersama dengan Al-Quran, membacakan Al-Quran dan juga faham makna Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, sebanyak Al-Quran, kita yakin pada hari kiamat nanti mereka ini akan bangkit bersama dengan Al-Quran juga. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man 'asha 'ala syai'in bu'itha 'alaihi yaumal qiyamah." Sesiapa yang dia hidup dalam dunia ini dengan satu perkara, dalam satu benda, pada hari kiamat nanti dia akan bangkit bersama dengan benda itu juga. Kalaulah kita dalam dunia ini kita berhidup bersama dengan Al-Quran, hidup bersama dengan Al-Quran, kita yakin pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkit kita bersama dengan Al-Quran juga. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang bomo doktor mari cari seorang tokoh ulama di negeri Mesir, namanya Syekh Muhammad Hassan. Dia royak kepada Syekh Muhammad Hassan, kata, "Ya Syekh, sesungguhnya benda yang aku nak cerita kepada kamu ini, wallahi aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benda yang sungguh, benda yang benar berlaku dengan aku." Satu orang tua yang umurnya lebih kurang 60-70 tahun, rambut dia sangat putih, ubat, penuh dengan ubat, mari cari aku, dan juga dia adalah seorang tua yang ada penyakit dalam tubuh dia. Mari cari doktor bomo itu, ada perjanjiannya, kata kena buat belah patat untuk nak raksa penyakit yang berada di dalam orang tua, dalam tubuh orang tua itu. Maka sampai kepada hari buat perjanjian untuk tamkan patat. Sampai kepada bilik bomo doktor seorang ni, bomo ini ambil baju wi kepada orang tua itu, untuk orang tua ini saling tukar baju, mari duduk takatik untuk nak mulakan patat sekali ini. Tetapi belum dia nak pergi, orang tua itu mula air mata keluar daripada dua mata dia, tiak menangis. Bomo tanya kepada orang tua itu, "Hei pak cik, kenapa tiak? Tiak apa? Adakah takut kan patat yang akan berlaku tak lagi? Adakah takut kepada jarum, takut kepada guting yang aku akan tamkan patat setelah lagi? Ataupun takut apa-apa, tolong royak kepada aku, hei pak cik." Selepas daripada itu, pak cik royak kepada bomo itu, kata, "Aku tak takut apa sahaja. Aku tak takut kepada sakit. Tetapi aku telah tahu, katakan patat satu kali, yang apabila buat kan patat itu guna masa sebanyak 9 jam ataupun 7 jam. Aku akan selak, akan kena cocok dan juga akan selak 9 jam ataupun 7 jam. Aku bimbang, kata, hari ini aku tak ada nak membacakan Al-Quran. Aku tak ada nak mengkhatamkan Al-Quran, kerana aku baca Al-Quran 3 kali satu khatam, aku berkhatam. Satu kali berkhatam, 3 hari aku satu kali khatam membacakan Al-Quran. Mana kata dia baca satu hari 10 juzuk. Aku bimbang neje yang aku akan selak pada hari ini, aku tak ada nak membacakan Al-Quran dengan bilangan yang aku kena baca pada hari ini. Tiap menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang takut tak ada nak baca Quran, sehingga bomo ini ngoyak kepada Syekh Adi, kata, "Wallahi, aku bersumpah kepada Allah, selepas daripada aku dengar jawapan dia ini, sangat hina tubuh diri aku. Aku sebagai bomo, sebagai doktor, sangat hina. Kerana apa? Kerana aku adalah orang yang kerja berat, kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan tak tepuh Al-Quran walaupun 1 kali. Sangat hina hidup aku." Maka selepas daripada itu, orang tua itu minta kepada bomo, kata, "Ye bomo, minta satu perkara daripada kamu." "Apa yang kamu nak minta, hei bomo, hei pak cik?" Maka pak cik itu jawab, kata, "Aku minta semaya sunat 2 rakaat, dan juga selepas daripada aku semaya sunat, aku minta nak tidur atas katil 1 jam untuk aku membacakan Al-Quran. Minta masa 1 jam untuk membaca Quran yang aku kena baca pada hari ini. Apabila cukupnya 1 jam, cocoklah aku dan juga mulalah wakkan patat aku. Mula patat aku, belah akulah." Maka bomo yang kata, "Boleh." Selepas daripada itu dia semaya sunat 2 rakaat.
kembali mari kepada katil dan juga tidur di atas katil, mula dia baca Quran dengan tidak pegangnya Al-Quran. Tak kena pegang Quran kerana dia baca Al-Quran daripada ingatan yang berada di dalam dada dia. Baca Quran daripada dada dia sehingga cukup satu jam, bahawa mula cocok dia dan juga mula belah dia, patak dia. Bahawa ini jawab kata, wallahi selepas daripada orang tua ataupun pakcik ini selak, mula dia tak wuti daripada membacakan Al-Quran. Dan juga bukan hanya mula daripada itu, sehingga sudah daripada patat, sesincakan patat, mulut orang tua ini pun tak wuti lagi daripada membaca Al-Quran. Bahkan tubuh dia, jasad dia telah selak dah kerana kena obat selak itu, tetapi mulut dia tak wuti daripada membaca Al-Quran. Dengan sebab itu Al-Quran inilah yang akan membawa hidup kita. Ini adalah contoh yang orang yang berhidup dengan Al-Quran di dalam dunia ini. Dan juga kita yakin bahawa sesiapa sahaja yang dia hidup dalam Quran, dalam dunia ini bersama dengan Al-Quran, hari kiamat nanti dia akan bangkit bersama dengan Al-Quran. Bahkan dia akan akan mati dalam dunia ini bersama dengan Al-Quran juga. Dengan sebab itu ingat baik-baik, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan boleh kecek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi SAW sabda bahawa Al-Quran was-siyam yashfa'an yaumal qiyamah. Al-Quran ini dan juga puasa pada hari kiamat nanti dia akan boleh beri syafaat kepada kita. Al-Quran akan kecek dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi mana'tuhul laili, sesungguhnya aku lari dia, mana'tuhun naum, aku lari dia, tak siwa dia tidur pada waktu malam dengan dia membacakan aku, berhidup dengan aku pada waktu malam. Quran akan kecek dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan juga kita tahu juga bahawa boleh jadi pada hari kiamat nanti Allah Taala akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala juga, mengadu dengan kita apa hari ini tuai kepada Quran, tak peduli, tak membacakan Al-Quran, Al-Quran akan jawab kepada kita juga. Boleh jadi Al-Quran akan jawab kepada Allah, kata tuai aku sore ni dunia dulu, dia malah baca Quran, tak peduli kepada aku, dengan dia sibuk dengan dunia yang dia berhidup pada dunia dulu. Waliyadzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. استغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah Quran yang akan meningkatkan hidup kita. Al-Quran เป็นสิ่งที่จะยกเกียรติของเราในโลกดุนยานี้ให้สูงส่ง. Dan juga ingatlah Al-Quran ini juga akan merendahkan kita,จะทำให้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ต่ำต้อย. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Inna hadzal kitab Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan angkit satu kaum, satu kumpulan manusia bihadzal kitab, dengan kitab ini iaitu Al-Quran, wa yad'u bihil akharin, dan juga Allah Taala akan merendah juga satu kumpulan dengan sebab Al-Quran ini juga. Dan juga ingatlah baik-baik Al-Quran, sesiapa yang paling belakang dengan Al-Quran di dalam dunia ini sangat bahaya dan juga sangat susah hidup dia dalam dunia ini, kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang dia paling belakang daripada Al-Quran di dalam dunia ini, sesungguhnya dia akan jumpa dengan hidup dalam dunia ini dengan hidup yang sangat susah payah, dengan hidup yang sangat sempit dia nak hidup dalam dunia ini. Ma'isyatan dhanka, iaitu dia akan susah, akan
payah nak hidup dalam dunia ini. Imam As-Sa'di dia kata seolah-olah dia akan kena azab di dalam dunia ini dengan dia tak peduli dengan Al-Quran. Dan juga orang yang dia paling belakang dengan Al-Quran, tak hidup bersama dengan Al-Quran di dalam dunia ini, sama ada baca baik, sama ada ngaji faham makna dia baik, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang tak peduli dengan Al-Quran, Allah Taala akan bangkit pada hari kiamat dengan hal keadaan dia mata buta. Walaupun dunia ini mata dia molek tara mana, cantik tara mana, tapi kalau dia tak hidup, tidak peduli dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan bangkit dia dengan cara mata yang buta. Dan juga dia akan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala pula, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Hei Tuhan aku, apa pada hari ini, iaitu hari kiamat, kamu bangkit aku ini dengan hal keadaan mata aku buta? Apa bangkit aku mata buta? Bahkan dunia dulu wa qad kuntu basira, aku mata molek, mata tak buta, seperti mana kamu bangkit aku pada hari ini? Tuhan jawab kepada dia, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dengan sebab dunia dulu ayat Quran yang aku turunkan kepada kamu sekalian manusia, kamu tak peduli. Kamu lupa dengan ayat-ayat aku, iaitu ayat-ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dengan sebab itu pada hari ini kamu akan diterlupa juga. Kita terlupa ayat Allah Taala, terlupa Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini, tak sungguh tak peduli dengan Al-Quran Allah Taala. Ingat baik-baik, Allah Taala akan terlupa kita juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Kita buat mana dengan Allah dalam dunia ini, pada hari kiamat nanti Allah Taala akan buat bersama dengan kita seperti mana kita buat dalam dunia ini. Wal iyaz billahi min zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة